Assalamualaikum, apa kabar semua murid? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sehat, ceria, dan bersedia untuk belajar. Terima kasih karena telah klik video ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting dan berguna untuk semua pelajar, terutamanya ketika menjawab soalan bahagian penulisan dalam peperiksaan. Topik kita pada hari ini ialah teknik mengarang bijak. Untuk mempelajari teknik mengarang bijak, kita akan mempelajari, pertama-tama sekali kita akan mempelajari proses penulisan 5M. Apakah itu 5M? 5M ialah M yang pertama merancang, M yang kedua merangka, M yang ketiga menulis, M yang keempat menyunting, dan M yang kelima menerbitkan. Mari kita lihat apakah 5M ini. M yang pertama yaitu merancang. Merancang merupakan tahap pertama yang sangat penting sebelum memulakan penulisan karangan. Senaraikan sebanyak mungkin ide berdasarkan pengalaman, pemerhatian, atau maklumat daripada bacaan. Dan pelajar haruslah menggunakan teknik peta minda ataupun lakaran visual untuk menyenaraikan semua isi-isi yang membantu semasa merancang. Penulisan yang baik terhasil daripada penampilan maklumat yang mencukupi, huraian terhadap maklumat tersebut jelas dan dilengkapkan dengan contoh yang sesuai. Tanpa merancang ini, kita tidak akan tahu bagaimana untuk menyusun isi-isi karangan dengan teratur dan tidak secara rawak. Di M yang pertama yaitu merancang, kita perlu fokus kepada kehendak soalan. Mari kita lihat contoh soalan ini. Lihat contoh soalan yang pertama. Remaja pada masa sekarang mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Huraikan sebab-sebab berlakunya perkara tersebut. Untuk melaksanakan proses merancang ini, kita harus memfokuskan untuk mencari isi, yaitu sebab-sebab berlakunya perkara tersebut. Pelajar dikehendaki mencari isi-isi yang berkaitan dengan sebab-sebab berlakunya pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja. Itu adalah merancang. M yang kedua, merangka. Merangka adalah menyusun semua ide yang telah dikumpul semasa proses merancang ke dalam rangka kasar. Susun isi utama mengikut urutan logik dan pastikan setiap isi mempunyai huraian serta contoh yang bersesuaian. Karena tanpa contoh yang bersesuaian, isi yang telah dicari semasa merancang sebentar tadi tidak akan mempunyai kaki untuk berdiri. Dan contoh yang harus dicari haruslah dikaitkan dengan isi yang dicari semasa merancang sebentar tadi. Dengan adanya rangka, pelajar boleh memperkayakan ide dengan huraian yang lebih mantap dalam proses penulisan. Rangka ini juga bertindak sebagai panduan semasa menulis. Ini merupakan contoh rangka karangan. Kita boleh lihat di sini. Rangka karangan ini terlihat tersusun. Contohnya, pendahuluan. Pelajar boleh lihat di sini pendahuluannya mempunyai 3 poin kecil, dan 3 poin kecil itu jangan risau, 3 poin kecil itu merupakan panduan supaya kita dapat menghurai lebih dalam semasa melakukan penulisan penuh. Di dalam rangka ini hendaklah mempunyai pendahuluan, isi. Di sini kita boleh melihat isi ada 3. Yang pertama pengaruh media sosial, yang kedua kurang didikan agama dan moral, dan yang ketiga, yang ketiga, keluarga tidak prihatin, dan seterusnya penutup. Yang seterusnya ialah menulis. Pelajar perlu menulis draft pertama karangan berdasarkan rangka yang telah disediakan. Namun begitu, semasa peperiksaan, elakkan menggunakan masa yang sangat lama untuk membuat draft. Karena pelajar akan memerlukan masa yang lebih banyak untuk menulis karangan yang lengkap. Karangan perlu mempunyai 3 ataupun 4 isi. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan yang lain. Sekiranya isi-isi yang dicari tidak berkait di antara satu dengan yang lain, karangan tersebut tidak akan selari dan ianya tidak akan
ianya akan kelihatan pelajar menulis secara rawak dan tidak disusun. M yang keempat yaitu menyunting. Pelajar dikehendaki untuk menyemak semula karangan yang telah ditulis bagi memastikan kesalahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki. Semasa peperiksaan, sebelum menghantar kertas jawaban kepada pemeriksa, pastikan pelajar membaca semula karangan yang ditulis agar kesalahan-kesalahan kecil dapat dielakkan. Contohnya, kesalahan kecil seperti tanda baca, titik komanya, tanda seru, tanda soal, dan kesalahan ejaan agar ianya kelihatan lebih kemas dan struktur ayat lebih kemas. Akhir sekali, M yang kelima yaitu menerbitkan. Menerbitkan ini adalah apabila pelajar menulis lengkap karangan dan menghantar kepada pemeriksa. Proses ini menggalakkan pelajar menghargai diri, bangga terhadap hasil penulisan sendiri, dan pastikan karangan tersebut ditulis semula dengan bentuk yang kemas. Namun, saya ulang sekali lagi, elakkan mengambil masa yang sangat lama di proses-proses sebelumnya supaya dapat menghasilkan karangan yang lengkap. Sebentar tadi kita telah fokus kepada proses penulisan 5M, dan sekarang kita akan mempelajari strategi pembinaan perenggan. Perenggan dalam karangan, terdapat 3 benda dalam perenggan dalam karangan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, isi, dan yang seterusnya kesimpulan. Untuk pengenalan, pelajar dikehendaki untuk memperkenalkan tajuk dan ide secara umum apa yang akan dibincangkan dalam karangan. Seterusnya, isi. Setiap isi hendaklah dikembangkan dengan menggunakan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, dan ayat penegasan. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan merupakan perkara yang sangat mudah ya dalam pembinaan karangan, karena kesimpulan ini merumuskan keseluruhan karangan dan memberi cadangan ataupun harapan. Saya ingin menegaskan di sini tips untuk menulis perenggan dengan mudah. Di sesuatu perenggan tersebut perlu yang pertama ayat topik untuk menyatakan ide utama, yang kedua ayat huraian untuk menjelaskan dan menghuraikan ayat topik, yang ketiga ayat contoh, memberikan contoh untuk menguatkan hujah, dan yang keempat ayat penegasan untuk menutup isi dan menghubung ke isi seterusnya. Itu merupakan tips. Kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Ingat, penulisan karangan memerlukan strategi yang teratur. Teknik 5M sebentar tadi dan strategi perenggan dapat membantu pelajar untuk menulis dengan yakin. Jangan takut menulis, elakkan menulis secara rawak tanpa perancangan, dan amalkan penulisan dengan teknik rangka yang betul. Karena karangan yang baik bukan hasil bakat semata-mata, tetapi hasil latihan, strategi, dan ketekunan. Menulis dengan yakin, menulis dengan strategi, itulah kunci kejayaan dalam karangan. Jumpa lagi, terima kasih semua.